Salam sejahtera, Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ahli parlimen daripada Machang. Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Beliau seringkali menimbulkan pelbagai kontroversi. Kontroversi yang terkini yang melibatkan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal ini, ahli parlimen Machang ini ialah apabila beliau dicemu kerana didakwa menyebarkan fitnah. Wow, apa fitnah yang disebut itu? Apa yang disebut oleh Wan Ahmad Faisal ni? Ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menjadi sasaran cemuhan warganet kerana dianggap menyebarkan fitnah tanpa semakan fakta. Ramai sebenarnya yang geram dengan Wan Faisal ni. Kata mereka banyak kali sudah dia terus cakap tanpa menyemak dahulu fakta. Terdahulu, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN itu berkongsikan dakwaan berkenan Derek Awad Party yang mengaitkan adik kepada ahli parlimen Puchong, Yeo Bee Yin. Derek Awad Party tulisnya menerusi platform X kemarin. Persoalan ditinggalkan Wan Faisal itu sebagai reaksi terhadap tangkap layar terjemahan kepada teks berbahasa Cina yang difahamkan tidak betul. Namun menurut pengguna X, iaitu Yap Ziang, artikel tersebut mengenai wanita berkenan yang kecewa kerana reka bentuk pakaian daripadanya untuk Paralimpik tidak dipilih. Keratan artikel berbahasa Cina itu juga jelasnya tiada kaitan dengan rekaan untuk pakaian rasmi kontingen negara kesukan Olimpik Paris 2024. Beliau berkata, pasukannya di Universiti Lim Kok Wing telah digugurkan oleh Majlis Paralimpik. Kata Yap Ziang berkongsikan terjemahan yang sebenarnya. Sehubungan itu, rata-rata pengguna media sosial menyelar sikap pemimpin Perikatan Nasional yang dilihat sudah terdesak dan tiada modal untuk menyerang kerajaan Madani. Dalam masa yang sama, ramai menggesa Yeo Bee Yin mengenakan tindakan undang-undang ke atas Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal lantaran fitnah tersebut. Saudara-saudara sekalian, ini betul-betul satu perkara yang perlu dihentikanlah kan, memberikan kenyataan tanpa usul periksa dan yang lebih penting lagi tanpa semakan fakta. Yang salah pun turut diambil, yang betul pun turut diambil. Yang pernah berlaku lagi terkini di parlimen, ada seorang ahli parlimen daripada pembangkang itu kerana sudah terdesak nak mencari fakta yang boleh menjatuhkan kerajaan, boleh-boleh dia mengambil sumber daripada Facebook. Dan sumber itu pula sebenarnya fakta itu sudah pun disahkan sebagai fakta yang palsu. Tapi dia masih ambil, alamak, memalukan betul lah kan. Dia masih ambil fakta tanpa menyemak dulu fakta itu betul atau tidak. Terus dipelemparkan pula, digunakan pula dalam perbahasan di Dewan Parlimen yang sangat mulia itu. Di mana kredibiliti mereka sebagai ahli parlimen? Dewan mulia itu boleh pula bawa fakta, boleh pula bawa sumber dari Facebook. Ayo, carilah, rajin-rajinlah buat homework, bukan daripada Facebook. Kalau daripada Facebook, semua orang pun boleh buat. Itu sebabnya kamu dipilih jadi dipilih menjadi ahli parlimen sebab perlu kerja keras. Jadi hari ini Wan Faisal dicemu kena sebar fitnah. Adakah persoalan sekarang ini ialah adakah ahli parlimen Puchong iaitu Yeo Bee Yin akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal ini lantaran hantaran fitnah tersebut. Ramai yang menggesa, ramai pengguna media sosial menggesa supaya Yeo Bee Yin mengambil tindakan undang-undang untuk mengajar, sekurang-kurangnya mengajar Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal tentang etika yang betul. Tapi ialah janganlah pula tiba-tiba jadi macam selalu kan. Sudah cakap
cakap dulu, fitnah dulu, baru minta maaf. Itu biasa sudah kita dengar. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Meskipun Ahmad Maslan seringkali diejek, dahulu ketika dia menjadi kerajaan di Barisan Nasional, banyak kali Ahmad Maslan ini dicemu. Walau bagaimanapun, kadang-kadang Ahmad Maslan ini juga dirindui dengan pantun-pantun beliau yang baik-baik, hebat-hebat, mantap-mantap. Tapi yang ini lebih hebat. Ahmad Maslan kata, cukup bagi 100.000 saja untuk peruntukan bagi pembangkang, karena macam mereka dulu, beri kami dulu, katanya. Ahmad Maslan kata, cukup 100.000 ringgit, macam mereka beri kami dulu. Ini pendedahan Ahmad Maslan yang pasti ramai orang ketawa, setuju, dan tak pernah tahu. Datuk Seri Ahmad Maslan menyarankan Kerajaan Perpaduan menetapkan syarat penggunaan jika memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu berkata, beliau sendiri pernah dikenakan syarat tertentu ketika menjadi wakil rakyat pentadbiran kerajaan sebelum ini. Sehubungan itu jelasnya, ahli parlimen pembangkang ketika ini perlu dikenakan syarat, sama seperti dikenakan sebelum ini. Ketika saya jadi pembangkang, saya hanya dapat 100.000 ringgit dan tak boleh diguna untuk operasi pusat khidmat, kata Ahmad Maslan. Jadi, kalau kerajaan nak bagi, saya kira 100.000 ringgit cukuplah dan tak boleh digunakan untuk pusat khidmat sebagaimana mereka tetapkan kepada kami dulu, katanya ketika dipetik berita harian. Yang ini saya setujulah kan. Lebih baik macam tu. Kalau ada peruntukan, terus kepada badan-badan tertentu yang mahu melaksanakan peruntukan ataupun projek tersebut. Jangan dibagi kepada ahli parlimen. Biar diurus oleh agensi yang tepat dan terus direct to the point. 100.000 sesuailah, kata Ahmad Maslan. Dan uang itu pula tidak boleh digunakan untuk operasi pusat khidmat. Jadi apa kata kalau itu yang dibuat? Ahmad Maslan berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Jerai Dian Kedah hari ini. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof dilapor sebagai berkata, peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan kepada ahli parlimen bukan diberikan secara khusus kepada wakil rakyat saja untuk pembangunan infrastruktur dan sosial kawasan berkenan. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah anda setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Ahmad Maslan ini? Kerana wang projek itu boleh diteruskan, diserahkan terus kepada kawasan tersebut tanpa melalui Pak Ahli Parlimen ataupun pusat perkhidmatan parlimen itu. Dan 100.000 itu pula, kata Ahmad Maslan, boleh diberi kepada peruntukan kepada ahli parlimen, tetapi tidak boleh digunakan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk operasi pusat khidmat. Maksudnya operasi pusat khidmat itu dibangunkan dengan menggunakan wang parti sendiri, wang duit sendiri, wang parti lah kan. Sebab dia menang atas parti itu. Jadi nak guna duit kerajaan buat apa? Itu maksud Ahmad Maslan. Apa pula pendapat anda? Kalau anda kata kejam, ini bukan kejam. Ini sudah pernah dibuat oleh mereka-mereka dulu. Jadi buat apa nak kata kejam kalau duluan mereka buat? Kan? Sekian dulu, tinggalkan komen anda. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim tak tahan lagi. Dia sekolahkan orang yang cuba memfitnah dia lagi. Anwar Ibrahim akhirnya jawab tuduhan pelaburan bilion ringgit hanya sembang jalanan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan tuduhan pihak tidak bertanggung jawab yang menyatakan pelaburan bilion ringgit hanya sembang jalan yang tidak dilaksanakan. Perdana Menteri menegaskan, pelaburan termasuk daripada syarikat besar seperti Google yang bernilai 9.4 bilion sedang giat dijalankan. Saya terkesan kerana sekarang ini orang kata pelaburan sudah masuk tetapi tak ada perubahan berbilion-bilion.
Tidak ada apa-apa. Sembang jalanan yang sebenarnya Tengku Zafrul, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul, lebih tahu dan syarikat yang masuk Infineon, Google, Microsoft. Dia, Google, sudah beli tanah dan dia umum beli tanah di Selangor dan sudah mula projek dan kita percepat kelulusan kerana pelaburan Google itu bernilai 9.4 bilion. Bukan umum, tetapi sudah beli tanah, sudah pecah tanah dan buat projek, ujarnya pada program Madani Rakyat Zon Timur 2024 di Dataran Sayangi Kuantan hari ini. Anwar yang Menteri Keuangan berkata, pelbagai pelaburan luar diterima masuk ke negara ini termasuk di Selangor, Melaka, Terengganu, Kelantan, Pahang yang akan memberi impak positif kepada negara. Jelasnya, mengikut rekod, pelabur yang sudah datang ke negara ini pada suku pertama tahun ini adalah tinggi, manakala pada tahun lalu pelaburan domestik adalah tertinggi dalam sejarah. Beliau dalam masa sama berharap semua pihak lebih efisien dalam memastikan pelaburan terus masuk ke dalam negara dan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Majlis Perbandaran, Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan kena efisien dan cepat. Tetapi kalau persekutuan negeri, perbandaran di mana-mana lembablah kemajuan, katanya. Sementara itu beliau berkata program Madani Rakyat yang merekodkan pengunjung lebih 121,000 orang setakat pukul 12 tengah hari ini amat signifikan bagi memberikan ruang kepada rakyat melihat sendiri apa yang telah dilakukan kerajaan. Ia memberi ruang kepada rakyat tengok sendiri apa yang dilaksanakan. Masing-masing jabatan dan kementerian kalau tidak orang cakap, tetapi tidak ada laksanakan apa-apa. Saya dengar ramai cakap, Madan ini cakap tetapi tak ada apa-apa. Jadi biar tengok sendiri, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah yang sebenarnya sedang berlaku. Ramai orang yang memfitnah kononnya tiada apa-apa berlaku dalam negara ini. Sebenarnya sudah banyak yang berlaku. Dan harus diingat, Anwar Ibrahim sedang melaksanakan pembaharuan yang bukan mengambil masa pendek. Dia perlu mengambil masa yang lama. Anwar Ibrahim bukan magician. Dia bukan ahli magic yang boleh buat dalam masa 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia perlukan masa. Dia baru menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun. Bagaimana pula dengan Perdana Menteri anda yang sudah lama dulu? Tak pun membuat apa-apa maksud. Jadi kita bersabar dan jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang hanya sembang jalanan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat kali ini melibatkan orang yang paling kamu minat lah. Mungkin kan ada orang yang minat beliau. Walau bagaimanapun ramai juga yang tidak minat beliau. Siapa lagi kalau bukan Radzi Jedin. Anda tahu Radzi Jedin pernah menjadi menteri ketika Perikatan Nasional menjadi menteri. Dan beliau sangat popular dalam kalangan ahli parlimen dan juga peminat-peminat sidang parlimen apabila beliau pada tahun lepas telah pun dirakam menjerit-jerit di dalam parlimen dan disebut sebagai seorang yang menjerit-jeritlah waktu tu. Kamu tulislah sendiri apa pula gelaran anda untuk Radzi Jedin. Tapi dalam laporan di Harapan Daily, Radzi Jedin dianggap sebagai ahli parlimen yang bising. Amir Hamzah pula disebut sebagai menteri yang cool dan beradab. Kadang-kadang kita benci jugalah kan tengok dalam parlimen tu. Tidak pedulilah mereka kerajaan kah pembangkang kah. Kadang-kadang kita muak dengan cara mereka berdebat, cara mereka berbahas di parlimen. Seakan-akan parlimen dijadikan macam sarkas. Tidak tahu mana satu fakta, tak tahu mana satu sudah yang disebut, yang sepatutnya didengar. Kadang-kadang bila sudah sampai waktu teriak-teriak mereka tu, macam bukan ahli-ahli parlimen. Macam nampak tadika pula. Tapi bukan semualah, 1-2 orang saja yang kelihatan di sana teriak-teriak. Termasuklah Radzi Jedin ketika beliau satu waktu dulu terakam dalam parlimen teriak-teriak. Suruh tarik balik, tarik balik, tarik balik. Masih ingat? Kalau masih ingat, bagus.
Seorang pakar perunding pediatrik berkata, terdapat 3 perbezaan ketara antara ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razijidin dan Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah. Dr. Musa Nordin berpendapat Razijidin yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dilihat sebagai ahli parlimen yang bising, berbeza dengan Amir Hamzah, seorang menteri yang cool. Daripada segi hujah pula, pakar perubatan berkenan menyifatkan Razijidin tidak berhujah bersandarkan fakta dan bukti seperti Amir Hamzah. Bahkan, Dr. Musa menganggap Razijidin kurang adab semasa menyuarakan pandangan. Sebaliknya, Amir Hamzah jelas lebih beradab dalam penjelasan yang diberi. Penilaian Dr. Musa itu selepas menyaksikan sedutan sesi penerangan di Kamar Khas Parlimen pada 3 Julai lalu melibatkan Razijidin dan Amir Hamzah. Menerusi klip rakaman itu, Razijidin mempersoalkan mengapa kerajaan tidak melantik konsultan dalam Malaysia Airport Holding Berhad MAHB. Dalam sesi penerangan itu, Razijidin dilihat menggunakan nada suara tinggi, berbeza dengan Amir yang tampil memberi penjelasan dengan perwatakan yang tenang. Selanjutnya, Amir dalam jawapannya berkata cadangan mengambil alih MAHB melalui penubuhan konsortium yang diterajui Hazana dan KWSP adalah lebih baik berbanding melantik konsultan. Hal ini kerana jelas Amir Hamzah, konsultan tidak mempunyai kepentingan untuk memperbaiki syarikat tersebut. Kenapa kita pilih cara konsortium, bukan cara lantik konsultan ke dalam MAHB? Semua pun faham, bila ada partnership yang diwujudkan, tiap-tiap orang yang melabur dalam perkongsian itu akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki syarikat itu. Bila ada konsultan, dia hanya memerhati dan menyiapkan laporannya, tapi dia tak ada stake in the game. Kalau orang itu melabur 30%, takkanlah dia kata, tak apalah, kalau tak buat duit, tak buat duitlah. Katanya, begitulah konsultan. Dia tak ada kepentingan untuk bersungguh-sungguh jaga, jelas Amir. Sehubungan itu, rata-rata pengguna media sosial juga memuji cara Amir Hamzah memberi penjelasan dengan tenang dan dalam masa sama ramai mencemuh Razijidin. Antaranya pengguna DX Abdul Aziz Abdul Kadir menegaskan terdapat perbezaan ketara antara teknokrat dan bekas pensyarah. Katanya, Amir berpengalaman sebagai ketua pegawai eksekutif untuk banyak syarikat termasuk MISC, Petronas Lubricant, TNB dan KWSP. Amir Hamzah berurusan dengan ramai pihak berkepentingan. Perwatakan yang sama seperti arwah bapanya, arwah Tan Sri Azizan, lembut tutur kata tetapi tegas. Pernah bekerja untuk kedua-dua senior dan junior, kata Abdul Aziz lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini kata penganalisis. Bersatu masih ada masalah. Disiplinkan pemimpin. Ahli kata penganalisis. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Azmi Hasan berkata, tiada masalah untuk adun Sungai Tiang, berbeza pendirian dengan Bersatu yang cenderung mengkritik penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan. Penalisis berpandangan, Bersatu dilihat sukar mengawal wakil rakyatnya, sehingga ada yang mula bersuara di luar pendirian parti itu. Seperti dibangkitkan adun Sungai Tiang Razak Khamis berhubung isu penyasaran subsidi. Kamis lalu, Wakil Rakyat Bersatu itu meminta rakannya dalam Perikatan Nasional PN menghentikan serangan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api terbabit sejak 10 Jun lalu. Sebaliknya, fokus bersama kerajaan mencari jalan mengurangkan kesan terhadap rakyat, katanya lagi. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hasan berkata, kenyataan Ketua Bersatu Pendang itu boleh dilihat dari dua aspek, iaitu
Pertama, mahu kritikan melampau terhadap inisiatif kerajaan itu dihentikan apabila diakui kesan positif menerusi pelaksanaannya. Satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri berpaling tada, bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka, kata penganalisis ini. Ada kebenarannya apa yang dikatakan oleh penganalisis ini, iaitu ada sudut tentang subsidi bersasar itu perlu dihentikan. Kata beliau lagi, satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang adun berpaling tada, bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka. Bukan salah adun itu, tetapi salah parti yang hilang pedoman, mengkritik secara melulu dan melampau berhubung subsidi diesel. Jadi ini Menteri kesan besar kepada bersatu, katanya kepada FMT. Kritikan Razak itu berbeza dengan kritikan Perdana Menteri berbeza dengan kritikan pemimpin PN, termasuk pengerusinya Muhyiddin Yassin yang menyifatkan pelarasan harga siling diesel di Semenanjung kepada RM3.35 seliter sebagai menekan rakyat selain mendakwa punca kenaikan harga barang. Bagaimanapun, pada 30 Julai 2022, Muhyiddin yang ketika itu pengerusi Majlis Pemulihan Negara berkata, kerajaan mampu menjimatkan perbelanjaan sebanyak 20 bilion ringgit setahun bagi melalui pelaksanaan skim subsidi bersasar. Selain itu, Razak juga meminta cakap-cakap menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dihentikan yang memberikan kesan diberi peluang mentadbir kerajaan habis penggal. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia pula menyifatkan tindakan Razak itu sebagai wajar dan menunjukkan beliau memainkan peranan sebagai pembangkang rasional dan wakil kerajaan di peringkat negeri untuk membantu penduduk diwakili. Beliau tidak membangkang secara buta tuli, tapi lebih kepada mengkritik dan semak imbang secara rasional. Kenyataannya itu luar biasa, namun wajar mengakui langkah kerajaan yang baik, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Muhyiddin tak dapat jalankan tugas dengan baik, kata netizen. Bye-bye.